Okay, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Hari ini kita akan berbicara dan berceleteh tentang persiapan kita untuk akhir-akhir puasa ini, dan kita akan kaitkan tentang ceramah kita ni ataupun celeteh saya dengan perkara-perkara semasa lah, insya-Allah, supaya kita dapat sebab dari segi perbincangan tentang puasa ni banyak sudah dikupas oleh para asatizah, ahli-ahli ulama dan sebagainya. Tapi kita kalau boleh kita ambil sedikit tentang isu-isu semasa yang berkait dengan puasa kita ini. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan berbicara tentang kerugian orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ni. Jadi ramai di kalangan kita yang menyangka bahawa mereka buat ibadat, mereka buat amal. Kadang-kadang mereka kata amal mereka ini adalah sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada di kalangan mereka menyangka bahawa amal yang mereka lakukan adalah amal yang soleh, amal yang baik, amal yang diterima. Tapi mereka kadang-kadang tidak mengetahui bahawa amal yang mereka lakukan adalah amal yang sia-sia. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Apabila dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala amal kebaikan yang mereka buat, dibawa di hadapan Allah, tiba-tiba kami jadikan amal mereka seumpama debu-debu yang ditiup oleh angin. Manusia sia saja. Di antara perkara yang rugi bagi orang yang berpuasa ialah mereka kadang-kadang tidak mengambil peluang untuk bertaubat pada Allah. Kita ni banyak dosa. Setiap orang ada dosa. Setiap orang ada kesalahan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada manusia. Ramai di kalangan kita yang buat dosa pada Allah tapi lupa juga bertaubat. Ramai yang buat dosa kepada manusia, lupa bertaubat. Ini adalah orang yang sangat malang, terutama pada bulan puasa ini. Peluang untuk bertaubat Allah Ta'ala berikan selagi nyawa berada di halqam. Kadang kita mengambil duit orang, kadang kita merapah hak orang, kadang kita mencela orang, kadang kita mengata orang, kadang kita buat rasuah, kadang kita terima rasuah, kadang kita memberi rasuah, kadang kita membuat sesuatu yang menyebabkan orang jatuh aib mukanya, maruahnya, dan kita rapah harta orang dan sebagainya. Di bulan puasa pun ramai juga orang yang buat macam ni, sambil berpuasa sambil buat perkara yang haram. Jadi kadang-kadang manusia terlupa bahawa perbuatan yang mereka buat ini adalah satu dosa, dan mereka sebenarnya lupa juga untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa. Sedangkan di dalam kitab dia sebut, ulama menyebut bahawa bumi memanggil kita 5 kali sehari. Ya benar Adam, wahai anak Adam, kamu berjalan atasku. Kamu kena ingat bahawa tempat kembali kamu adalah dalam perutku, dalam perut bumi. Buatlah dosa apa-apa pun, berjalan atas aku, tapi suatu hari nanti kamu akan mati juga. Kamu akan berada dalam perutku. Yang kedua, ya benar Adam, bumi memanggil, bumi berkata, bumi memberitahu, tapi kita tak sedar juga. Ya benar Adam, kamu bersukaria di atas perutku, tapi kamu kena ingat suatu hari nanti kamu akan menangis dalam perut aku. Yang ketiga, bumi berkata, bumi memanggil, bumi memberi pesanan kepada kita. Wahai anak Adam, kamu suka, kamu gembira atas perutku ni. Kamu kena ingat bahawa suatu hari nanti kamu akan menangis, bercucuran air mata ketika berada di hadapan Allah SWT. Di dunia kamu boleh pergi ke kelab-kelab malam, kamu gembira dengan orang-orang yang kamu suka. Kadang-kadang kamu tak pulang ke rumah, kamu ada anak isteri kamu tak pedulikan. Ketika mana orang buat ibadat, kamu berada di tempat-tempat yang lain. Ketika mana orang solat tarawih, kamu berada di kedai-kedai makan. Ketika mana orang sedang bertadarus Quran, kamu bersukaria di tempat-tempat yang tidak sepatutnya.
Tapi kamu kena ingat, bumi berkata, kamu kena ingat, sukalah kamu nak buat apa-apa saja, suatu hari nanti kamu akan menangis di dalam perutku. Yang keseterusnya, yang keempat, ya benar Adam, kamu buat dosa di atas aku. Di atas muka bumi ni kamu buat dosa. Dosa apa saja? Dosa kecil, dosa besar. Dosa dengan Allah, kamu lewatkan semayang, kadang-kadang tak puasa. Dengan Allah, kamu dah cabar, kamu dah buat something, kamu dah buat Allah Ta'ala marah kepada kamu. Di dunia kamu buat macam tu dah. Itu sesama Allah. Kepada Allah kamu dah buat macam tu. Kepada manusia, sesama manusia kamu buat dosa. Tapi kamu kena ingat bahawa bumi berkata suatu hari nanti kamu akan diazab dalam perutku. Buat dosa di dunia ni akan mati juga kita, dan kita akan diazab di dalam perut bumi nanti. Yang terakhir, wahai anak Adam, bumi berkata, kamu di dunia makan berbagai-bagai. Makan berbagai-bagai. Pergi suatu tempat, di kelab-kelab, buka puasa di kelab, buka puasa di sana sini, sanggup mengambil sanggup membayar dengan harga beratus-ratus dan sebagainya lagi. Makanan yang mahal, makanan yang sedap, makanan yang sangat enak. Di dunia kita makan berbagai-bagai, dan kadang-kadang kita tidak mengira pun wang ringgit, kerana kita makan, kita ingin makan yang sedap-sedap. Tapi kena ingat, di dalam kubur nanti, dalam bumi, kita akan dimakan oleh ulat-ulat. Kita akan dimakan oleh ulat-ulat. Jadi kita tidak ada apa. Untuk dibawa ke di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita bersiap sedia. Semasa nyawa di kandung badan ni, kita kena ingat bahawa dosa kita terlalu banyak. Kisah Imam Abu Hanifah, ayah Imam Abu Hanifah ni seorang yang soleh, seorang yang sangat takut pada dosa dia. Ketika mana dia berjalan di kebun apple, tiba-tiba jatuh buah apple atas kepala dia. Lalu dia mengambil buah apple ni dan dia makan. Apabila makan, dia teringat bahawa hak bukan hak dia, hak orang. Tuan punya ladang ini, ladang apple, tuan punya kebun apple. Lalu dia makan separuh, dia ingat, kalau kita ni tak makan separuh dah habis, baru kita ingat. Kita timbang habis dah, bukan sebiji, 4 biji, 20 biji mungkin. Tapi dia ni satu biji dah dia ingat. Ini bukan hak dia, bukan milik dia. Ayah kepada Imam Abu Hanifah, seorang yang sangat warak, seorang yang sangat alim, seorang yang sangat takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut pada dosa dia. Dia ambil buah yang separuh tu, dia makan. Dia cari mana tuan punya kebun ini. Tuan punya kebun ini kat mana? Dia pergi tanya kepada pekerja-pekerja yang berada dalam kebun tu, kat mana tuan punya? Tak ada. Jauh kalau dia ada. Hari ni dia tak datang. Dia duduk jauh. Jauhnya di mana? 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan baru kamu dapat sampai ke rumahnya. Imam Abu Hanifah, ayah kepada Imam Abu Hanifah, dia pergi cari tuan punya kebun ni, berjalan kaki 3 hari, sampainya di rumah tuan punya kebun. Lalu dia kata, aku datang, pendek ceritanya, aku datang ni untuk minta maaf kerana aku termakan buah apple di kebun kamu. Tuan punya kebun kata, aku tak maaf. Dah lah datang 3 hari perjalanan nak minta maaf. Tuan punya kebun kata, aku tak maaf. Kita kalau kita datang rumah orang, kita minta maaf, dia tak maaf kita, macam mana? Mungkin kita mengamuk kan. Jadi dia ni, Imam Abu Hanifah tenang je, tapi menangislah, menangis, tolonglah maafkanlah aku, tolonglah maafkanlah aku. Kerana buat salah sedikit saja. Kita sekarang ni bukan sedikit buat salah, memang banyak. Dengan ibunya kita buat salah, dengan saudara kitanya, dengan kawan kitanya, dengan orang lainnya, dengan Allah banyak sangatlah kesalahan kita. Jadi Imam Abu Hanifah tetap minta maaf, menangis-nangis, meminta-minta untuk supaya dia diampunkan kesalahan dia memakan buah apple yang bukan milik dia. Lalulah tuan punya kebun kata, aku akan maafmu dengan satu syarat. Syarat apa?
Dan anak mak beri syarat pula. Kalau kita mungkin kena dah tuan punya kebun ni, kena Jackie Chan dah kau. Tapi apa ni, Imam Abu Hanifah pasal apa? Tanya, apa syaratnya? Syaratnya tak lain tak bukan mu kena kahwin dengan anak aku. Kalau kena kahwin dengan anak aku, kalau kena kahwin, kena hak comel, memang kita nak lah. Tak apalah, boleh lah. Ni Imam Abu Hanifah kata, macam mana aku nak kahwin dengan anakmu? Aku tak kenal lagi. Tetapi kamu kena ingat bahawa anak aku ni ada sifat kekurangan. Kenapa sifat kekurangan dia? Pertama, anakku buta. Yang kedua, anakku pekak. Yang ketiga, anakku lumpuh. Kalau kita lari dah. Nak buat apa perempuan macam ni? Tak guna. Kalau orang apa ni, orang kata kat bahasa Terengganu kat, orang kata tak guna skepeng harga barah. Tak guna skepeng harga barah ni mana? Tak ada guna langsung. Jadi kalau kau nak apa ni, nak suruh aku maaf mu, kamu kena kahwin dengan anakku yang tadi buta, bisu, pekak, lupa. Jadi Imam Abu Hanifah kata aku tak mau. Tak mau aku tak maaf. Jadi Imam Abu Hanifah pun akhirnya terpaksa sebab dia nak minta maaf kan. Jadi syarat nak minta maaf kena kahwin dengan anak tadi yang punya kekurangan yang banyak sangat dah. Jadi Imam Abu Hanifah pun terpaksa menerima perkahwinan yang telah disyorkan oleh tuan punya kebun tadi, dan berkahwinlah Imam Abu Hanifah dengan anak tuan punya kebun. Dan pada malam pertama ayah kepada Imam Abu Hanifah, ayah kepada Imam Abu Hanifah berkahwin, dan pada malam pertama dia masuk bilik, malam pengantin masuk bilik, dia beri salam sebagai sunnahnya, bagi salam. Dia bagi salam Assalamualaikum kepada isteri dia, walaupun dia tahu, diberitahu bahawa isterinya adalah seorang yang pekak, seorang yang bisu, seorang yang buta, seorang yang lupa. Tapi Imam Abu Hanifah tetap memberi salam sebagai mengambil sunnah Nabi. Kita lain dengan kita hari ni. Balik rumah isteri sendiri pun kadang-kadang tak beri salam. Tengok-tengok ada dah atas katil, tengok-tengok ada dah atas rumah, tengok-tengok ada dah tempat makan, isteri pun tak sedar bila balik bang. Jadi kita tak ambil sunnah Nabi ni. So padahal sunnah ni ringan saja, senang saja. Jadi ayah Imam Abu Hanifah masuk dan memberi salam. Tiba-tiba si perempuan ini bangun dan menjawab salam, menyambut ayah Imam Abu Hanifah, menyambutnya ayah Imam Abu Hanifah ni. Lalu terkejutlah ayah Imam Abu Hanifah ni. Kenapa saya diberitahu kamu ni seorang yang lumpuh, seorang yang bisu, seorang yang buta, seorang yang pekak. Lalu kata isterinya, sebenarnya itu adalah simbolik sahaja. Ayahku nak beritahu bahawa aku ni seorang yang buta kerana aku tidak pernah melihat perkara yang haram. Aku bisu kerana aku tak bercakap perkara yang haram. Aku lupa kerana aku tidak pernah pergi ke tempat yang haram. Kelak-kelak malang ke apa, aku tak pernah pergi. Kakiku tidak pernah berjalan ke tempat yang haram. Aku buta kerana aku tidak pernah melihat yang haram. Aku tak mendengar. Aku pekak kerana aku tidak pernah mendengar yang haram. Aku bisu kerana aku tidak pernah bercakap yang haram. Aku lupa kerana aku tidak pernah pergi ke tempat yang haram. Terkejut besar ayah kepada Imam Abu Hanifah ni. Terkejut dia, lalu malam tu digaul isterinya, dan dengan taubat dia tu, dan dia boleh kahwin dengan perempuan itu, dia gaul bini dia, dapatlah anak yang soleh. Siapa dia anak yang soleh itu? Diriwayatkan bahawa itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Jadi kita pada bulan puasa ni, kalau boleh kita menjadi orang yang mengambil peluang untuk menjadi sesoleh-soleh, menjadi orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, takut melakukan dosa, takut nak buat apa? Nak ambil rasuah takut, nak ambil duit orang takut, nak ambil tanah orang, nak rapah tanah orang takut, nak buat benda-benda yang menyebabkan orang susah, takut. Kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Abu Hanifah, takwa dia pada Allah Subhanahu Wa Taala diriwayatkan bahawa dia semayang pada waktu sejuk di Mekah di hadapan Kaabah. Dia semayang sunat. Kita kalau semayang sunat ni, kadang-kadang kita malas. Semayang tarawih orang buat 20 rakaat. Mula-mula 20 sah. Tinggal-tinggal Tok Imam Tok Bilal ya. Orang kita kalau boleh nak cepat dalam ibadat. Kalau tarawih tu kalau boleh baca alif lam mim Allahu akbar, sujud lalu, rakaat selalu. Itu ramai orang.
Kalau cepat lagi ramah, kalau lambat. Tapi kalau makan di kedai mamak, order air tapping, Milo peng. Sudahlah ada air tapping 3, Milo peng 4, roti mamak 5. Sampai kembung perut di situ pun masih duduk berjam-jam lagi di situ. Jadi kita kalau ke ibadat lemah kita. Tapi Imam Abu Hanifah dia telah buat ibadat. Ni orang soleh. Ayah dia seorang yang meminta maaf di atas kesalahan yang dia makan buah apple tadi tu. Ayah dia orang yang soleh, ibu dia seorang yang soleh. Lahirlah Imam Abu Hanifah seorang anak yang soleh yang semayang di hadapan Kaabah 2 rakaat. Rakaat yang pertama semayang sunat. Rakaat yang pertama Imam Abu Hanifah membaca lepas Fatihah Alif Lam Mim sehingga ke juzuk yang ke-16. Wa amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Sampai ke ayat tu. Daripada juzuk pertama sehingga juzuk ke-16. Satu rakaat 16 juzuk. Dan rakaat kedua disambung daripada ayat tadi sehingga Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bermakna 2 rakaat 30 juzuk Imam Abu Hanifah dapat habiskan. Lain dengan kita, jauh dengan kita. Kita kalau boleh Tok Imam baca pendek dan habisnya sekejap saja, 5 minit tak apa dah. 8 rakaat tu terawih 5 minit tak apa dah. Kalau bolehnya kita ni jauh tapi duduk kat lain, bersua dengan kawan, duduk di kedai makan 4 jam 5 jam ataupun sampai ke subuh baru balik pun tak apa. Itu jauh kita dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam.